Pagi. Selamat datang semua ke majlis ilmu kita malam ni. Okey, sebelum kita mulakan sesi malam ni, pastikan semua orang yang join kita malam ni offkan mic jika tidak perlu dan juga offkan kamera jika dalam keadaan berpakaian tidak sopan. Dan saya minta semua orang sediakan pen dan buku sebab malam ni kita akan dapat banyak ilmu daripada speaker kita. Okey, sebelum itu kita semua doakan kepada majlis kita, doakan dulu kepada supaya majlis kita malam ni berjalan secara lancar. Okey. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nong, Nong anak perempuan Ai Tiang. And then nama panggilan sanak saudara panggil saya Cit lah ataupun kawan-kawan panggil saya Cit. Saya ibu kepada 3 orang putera dan masih lagi bekerja. Tadi pun baru je balik daripada kerja pukul 7 sampai rumah. Okey, sebelum tu sebelum itu kita tengok kita baca tiap speaker kita malam ni seperti yang ramai dah tahu. Speaker kita malam ini ialah Prof. Dr. Abdul Aziz. Beliau berasal dari Pasir Putih, Kelantan, sama juga macam kampung husband saya. Husband saya pun daripada Pasir Putih juga. Okey, beliau join Forever sejak bulan November 2013 dan sejak 2014 sampai 2020 Prof telah layak Prof telah mencapai Eagle Manager sebanyak 6 kali. Lepas tu walaupun beliau sangat sibuk dengan urusan klinik. Lepas tu Prof Aziz juga adalah pakar diabetik dan ketua penyelidik bekam klinikal dan juga sebagai pensyarah pakar perubatan masyarakat Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian Kelantan. Okey, sekarang Prof Aziz telah pun bersara dari berkhidmat di HUSM dan memberi tumpuan sepenuhnya untuk berkhidmat kepada masyarakat di klinik rawatan beliau di Kubang Kerian Kelantan. Tahniah kepada Prof kerana sudah mencapai CBM buat kali kedua dan capai Forever to Drive level ketiga pada tahun 2020 dan juga complete Eagle Manager pada 2021 hanya dalam tempoh masa 5 bulan. Hebat kan? Jom kita beri tepukan kepada Prof dengan type 9333. Okey. Dan sila kita sama-sama persilakan Prof untuk beri ucapan dengan menjemput beliau type 1. Silakan Prof. Terima kasih Nong Cit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam majlis pada hari ini, pada malam ini dan pada pagi ini. Dan majlis ilmu, dan saya harapnya majlis ilmu kita pada hari ini akan memberi manfaat dan mendapat restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya satu perkongsian amat penting untuk kita, terutamanya pada sekarang ini kita menghadapi wabak COVID-19 yang belum reda dan pelbagai perkara yang membimbangkan semua orang disebabkan COVID-19. Dan salah satunya adalah apa yang saya akan ceritakan ialah berkenaan dengan apa yang kita panggil myocarditis yang disebabkan oleh salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh vaksin. Jadi kita akan dengar semua perkara ini ya. Jadi perkara-perkara ini cukup penting untuk kita lihat supaya kita faham. Itu satu. Dan kita faham bahawa ini tajuk pada hari ini adalah kita panggil heart disease atau penyakit yang berkaitan dengan sakit jantung. Begitu penting lagi sekali jantungnya. Dan saya harapnya saya boleh terangkan perkara ini dalam masa 1 jam dan juga mungkin kalau MC izinkan kita boleh menjawab beberapa soalan ya. Tetapi
soalan tu kena tunggu di bahagian akhir sekali. Jadi pada peringkat awal ni kita dengar betul ya. Dan ini adalah sakit jantung. Kita tahu bahawa jantung ni cukup penting sekali dan ia merupakan, kalau kita tengok 10 penyebab kematian yang utama, nombor 1 adalah sakit jantung. Sudah 10 tahun lepas itulah keadaannya. Sakit jantung itu nombor 1. Dan juga sakit yang berkaitan salur darah. Di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi penyebab utama kematian adalah sakit jantung. Okay. Dan ini adalah jantung. Jantung ni organ yang cukup penting sekali dan terletaknya pada tempat yang cukup strategik, iaitu di dalam dada. Dan dada ni bukan sahaja ditutupi dengan kulit ataupun otot, sebab dia tu penting. Jadi Allah SWT ni dia tutup dengan cage, apa dia panggil, thoracic cage. Ataupun dia panggil satu tulang rusuk tu sebenarnya dibuat begitu rupa supaya dia tak mudah untuk ditembusi. Jadi di dalam ni ada jantung. Jantung ni cukup penting. Dalam Al-Quran pun Tuhan sebut bahawanya ada satu titik ni, kalau dia betul-betul tak suka, Allah ni tak suka pada seseorang tu, dia boleh sentak begitu saja jantung dan orang tu terus mati. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu nak menunjukkan betapa pentingnya jantung. Kalau tak ada jantung, orang tak boleh hidup. Tapi sekarang ni dah ada lah jantung palsu, dah ada. Tapi tak samalah dengan jantung asli. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu menghidap sakit jantung adalah dengan satu benda yang kita test, yang kita panggil elektrokardiogram, yang macam graf tu. Kalau kita pergi ICU ke CCU ke, kita nampak benda ni kan. Ini dia panggil elektrokardiogram. Jadi graf ni sebenarnya mengukur arus elektrik di dalam badan, di jantung tu sendiri. Jadi sebenarnya badan kita ni bergetar tau, sentiasa bergetar. Dan semua kejadian Allah SWT ni bergetar, termasuk alam ni. Kalau kita, macam mana kita tahu adanya apa kita panggil gempa bumi. Gempa bumi ni kita ukur melalui skala kita panggil Richter scale kan. Kalau kita duduk sini, kalau gempa bumi di Afrika pun kita tahu kan, di Indonesia memang tahu lah sebab dia dekat. Daripada mana kita tahu? Sebab dia getaran daripada bumi itu sendiri. Jadi begitulah juga kita boleh ukur getaran dalam jantung kita ni melalui elektrik. Sebab semua bahan-bahan yang Allah jadi ini bergerak. Ini adalah bentuk jantung yang normal lah. Jantung normal, dia terletak di dalam dada ni macam sini kan. Dalam dada keadaan kita boleh ukur dia. Jadi dia ada 4 bilik sebenarnya. Sebelah kanan kita panggil atrial kanan dan juga ventricle kiri sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri itu atrial kiri dan juga ventricle kiri. Jadi sebelah kanan tu ialah darah yang masuk daripada badan kita ni tanpa oksigen. Yang warna biru tu maksudnya tanpa oksigen. Dia masuk dari seluruh badannya pergi ke jantung sebelah kanan dahulu. Dan jantung sebelah kanan tu dia akan pump balik darah tu, dan darah tu pergi ke mana? Pergi ke paru-paru. Jadi di paru-paru ni akan berlakulah pertukaran. Maknanya darah yang mengandung oksigen tu akan diambil, darah tanpa oksigen tu akan dikeluar dalam bentuk nafas. Jadi itulah pentingnya paru-paru, pernafasan ni penting. Kenapa? Kerana tanpa oksigen seseorang tu tak boleh hidup. Cuba tengok, cuba kita tahan nafas kita, berapa lama boleh tahan. Mungkin seminit, mungkin 2 minit. Kalau orang teruk lagi, orang baru kena COVID ni mungkin setengah minit dah tak boleh dah sebab paru-paru dia rosak. Jadi itulah dia jantung. Jadi tetapi walaupun jantung tu penting, tetapi dia kena dapat sumber oksigen daripada paru-paru. Jadi organ-organ kita ni berkaitan. Dan jantung ni dia tak boleh nak ada sendiri, dia perlu ada apa kita panggil salur darah. Salur darah ni dia ada 2, iaitu arteri, iaitu yang darah yang membawa oksigen. Warna merah tu dia panggil arteri.
Warna biru tu dia panggil vein ataupun vena. Vena ni adalah bukan vena FBO kita tetapi vein, iaitu salur darah yang mengandungi yang tanpa oksigen. Jadi berapa jauh panjang kalau kita sambung kalau kita sambung arteri tu, salur darah yang warna merah sambung lagi ke salur darah warna biru dan campur kapilari. Kapilari ini salur darah yang halus sekali. Dia panjangnya 60,000 batu. 60,000 batu panjangnya. Maksudnya apa? Kalau 60,000 batu ni maksudnya kita boleh keliling dunia beberapa kali ya. Itu panjangnya. Jadi kejadian Tuhan ni cukup unik sekali, di mana apabila darah salur darah kapilari ini, dia salur darah halus ni, dia pergi kepada dia lapisan kulit dengan tujuannya apabila berada di lapisan kulit tu supaya kita dapat keluarkan toksin daripada badan kita keluar melalui lapisan kulit. Jadi kapilari itu betul-betul di bawah kulit. Jadi toksin ni boleh dikeluarkan melalui peluh sepatutnya, tetapi kita tak berpeluh, jadi toksin tak boleh nak keluar. Jadi ada dalam badan. Kemudian toksin ni lagi, kalau kita biasa buat bekam, saya sedang mengajar bekam ya, kita boleh keluarkan toksin tu daripada badan ni. Kalau tak keluar peluh, kita keluar melalui darah. Apa kita panggil, kita buat bekam. Jadi itu adalah semata-mata untuk mengeluarkan toksin daripada badan. Itu dia yang kita kata detox itu. Penting sekali, teramat penting detox. Bukan saja detox melalui usus, tetapi detox melalui salur darah tadi. Okay, ya. Nah, inilah yang dikatakan elektrokardiogram ataupun ECG. Jadi kalau kita ukur ECG, kalau kita tengok monitor lah, kalau kita tengok BP monitor apa semua sekali dia ada macam ni kan. Jadi nadi kita ni average-nya berapa tahu average? Boleh tak tulis kat situ berapa average nadi ni nak tahu seseorang yang dewasa? Boleh tulis kat situ nak tahu. Ada tulis 60, 65, 110. Ini nadi nadi, bukannya tekanan darah. Tekanan darah ni yang lain kita. Ni nadi. Maknanya dalam 1 minit tu berapa kali nadi kita berdenyut. Senang je nak tahu. Cuba kita tekan ni kat kita punya tangan ni, wrist ni, tangan ni. Ini tempat kita periksa nadi. Dan cuba kita ukur dalam masa 15 saat ni berapa. Cuba ukur. Itulah kadar dia. Dan kita kali dengan 4 lah. Kali dengan 4. Average-nya adalah 72. Ada yang tulis 60, 80 tu betul lah. Average-nya adalah 72. Yang terbaiknya kena kurang daripada 70. Kurang pada 7, itu yang terbaik lah. Itu sebabnya kalau kita tengok atlet, dia punya nadi ni slow saja. Pasal apa nadi slow? Sebab dia punya jantung ni adalah kuat. Jadi sekali dia pump, darah boom keluar ke jantung. Tetapi orang tak sihat, jantung dia akan berdenyut laju. Mungkin sampai 100, 120. Itu tak sihat lah. Jadi orang tak sihat ni jantung dia laju. Ataupun orang yang ada thyroid, orang panggil thyroid toxicosis. Thyroid dia tinggi, tu jantung laju lah. Jadi yang terbaiknya 70 ke bawah. Kalau macam orang yang sihat, jantung dia kuat, lagi slow je. Tetapi dia tak boleh nak slow sangat. Kalau orang sakit jantung ni juga, kalau dia punya nadi kurang daripada 65 ke 50, 45, itu tanda tak sihat juga. Dia boleh pingsan begitu saja sebab nadi yang terlalu slow. Bila nadi selalu slow, jadi darah yang keluar daripada jantung tu sikit saja. Jadi slow sangat pun tak boleh. Laju sangat pun tak boleh. Slow sangat ni kita panggil penyakit apa? Bradikadia. Bradikadia ni, jadi macam mana nak atasi masalah bradikadia? Bradikadia ni memang slow lah. Macam ni slow lah. Tengok graf yang ada sini kan. Ini slow. Jadi bradikadia ni bahaya. Dia boleh pingsan. Tiba-tiba berjalan pingsan. Jadi orang yang macam ni nak buat. Inilah mereka-mereka yang perlu menggunakan, menggunakan orang panggil bateri, pacemaker, kena pakai bateri. Itu kalau nadi dia slow sangat.
45 dia boleh meninggal. Jadi untuk memastikan nadi dia maintain pada 72 tadi ataupun 70 tadi, kena pakai bateri. Ini dia pakai bateri. Tapi kalau nadi dia terlalu laju, itu boleh makan ubat lah. Ada ubat lah untuk mengurangkan gumpalan nadi. Itu sebab setengah-setengah orang tu dia akan berdebar kan. Berdebar ni sebab kena nadi dia terlalu laju. Jadi dia bahaya juga nadi terlalu laju. Okey. Lagi apa yang kita tengok kat kat ni? Selain daripada selain daripada kita tengok nadi tadi, yang atas sekali ni 70 yang 70 ini adalah nadi. Satu lagi yang kita rekod ni ialah tekanan darah. Tekanan darah dipanggil tekanan darah yang atas tu tekanan darah sistoli. Sistoli ni adalah masa jantung tu mencut. Berapa tekanan darah? Tekanan darah dia pada masa tu dia lebih tinggi lagi lah. Sama ada 120, dia average-nya 120. Kalau tinggi sangat pun tak boleh. Kalau rendah sangat pun tak boleh. Dan yang bawah tu average-nya adalah 80. 80 ni diastolic semasa jantung tu relax. Itu bacaan dia. Jadi average ni 80. Setengah-setengah orang tu dia bila dah meningkat tua, dia lebih tinggi lagi. Tetapi tak boleh lebih pada 90. Kalau 140, maksimumnya adalah 130. Kalau ada orang kecil manis, dia kena rendah lagi. Jadi melihat tekanan darah tu, kita apa bahayanya tekanan darah ni kalau terlalu tinggi? Ya, terutamanya orang muda. Bahaya. Jadi bahayanya tekanan darah ni kalau terlalu tinggi, dia boleh naik walaupun dia makan ubat. Jadi ini penting sekali, terutama orang muda. Dia makan ubat, dia kata okey dah dia sebab makan ubat. Dulu sakit kepala kan, ni dah tak ada dah sakit kepala. Dan dia ingat dia ni terkawal. Walaupun dia dah tak ada sakit kepala, tapi kalau tekanan darah tu sentiasa melebihi 140, bahayanya adalah pada buah pinggang dia. Ramai orang saya tengok yang rosak buah pinggang, terutama orang muda. Yang umur 30 tahun, 35 tahun, tengok-tengok buah pinggang dah rosak. Tanya pasal apa? Kolesterol normal. Kecil manis, tak ada kecil manis. Habis macam mana boleh rosak buah pinggang? Disebabkan oleh tekanan darah ni terlalu tinggi. Dia tanpa dia ketahui. Dalam minggu ni saya tengok ada seorang budak ni yang umur 19 tahun, buah pinggangnya sudah rosak. Dan tengok-tengok tekanan darah terlalu tinggi, 190. Jadi itu bahayanya, yang paling bahayanya adalah buah pinggang rosak tanpa disedari. Biasanya kanak-kanak ni, kalau yang berumur bawah 20 tahun apa saja, dia jarang yang kena stroke. Walaupun tekanan darah tinggi, sebab pada masa tu salur darahnya masih kuat lagi, dia tak pecah, dia tak ada iskemia. Tetapi yang merosakkan adalah buah pinggang dia. Kalau tekanan darah. Jadi itulah kena pastikan. Dan macam mana nak pastikan? Ini pentingnya kita nak kena adakan pencegahan. Ini yang penting sekali. Kita jangan kena tunggu sakit. Jadi macam mana kita tak nak kita ada darah tinggi, ada kecil manis, ada sakit jantung. Ya. Dan dalam ni juga dia ada di SPO ni adalah tekanan, kita nak tahu peratusan oksigen dalam darah juga, dan juga pernafasan kita. Pernafasan kita ni agak-agak berapa dalam seminit pernafasan? Pernafasan, tulis itu berapa kadar seminit. Dalam seminit ni berapa kali kita bernafas? Boleh tulis, nak tengok. Ada yang tulis 20, ada 12, 18, 20, 60. Wah, siapa tulis 60? Pernafasan kita, kadar pernafasan yang terbaik adalah, ada yang tulis 15, itu dekat-dekat nak betul lah. Pernafasan ni 16, average 16 je. 16 kita turun tarik nafas, keluar nafas ni 16 seminit. Itu yang normal lah. Jadi kita boleh tahan nafas ni berapa lama agaknya, average. Jadi kita boleh tengok berapa lama. Kita nak tahu
kesihatan paru-paru kita ni, kita cuba kita tahan nafas kita. Tahan nafas, tengok berapa minit. Jadi itu boleh tengok. Jadi average orang yang sihat ni boleh tahan nafas dia paling kurangnya 1 minit, 60 saat. Jadi kalau nak tahu, kalau tak sampai 1 minit, ini menunjukkan paru-paru ni tak sihat dah. Jadi kena buat sesuatu. Kena banyak makan pomastin, kena banyak minum madu dan buat exercise. Nak pastikan paru-paru ni sentiasa sihat. Supaya antioksidan yang bagus adalah daripada pomastin. Jadi kalau paru-paru tak sihat tu, kena banyak-banyak minum lah. Walaupun nampak kita tak ada sakit apa-apa pun, tapi kalau paru-paru kita, kalau kita tak boleh nak tahan nafas, tak sampai seminit pun tak boleh tahan nafas, itu maksudnya paru-paru ni dah hampir koyak lah, tak koyak lagi, hampir koyak. Jadi kena cepat-cepat bertindak lah. Okay, Jadi apakah jenis-jenis sakit jantung yang kita nak bercakap pada hari ini? Yang pertama kita panggil ialah coronary heart disease ataupun sakit jantung coronary. Yang keduanya angina ataupun sakit jantung disebabkan oleh kekurangan oksigen. Myocardial infarct ni ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kita panggil serangan jantung. Serangan jantung ya. Kemudian heart failure. Heart failure ni adalah lemah jantung. Dan juga yang terakhirnya myocarditis. Dan inilah myocarditis inilah sekarang ni tengah naik. Dulu tak ada. Tiba-tiba je masa COVID ni dia ni meningkat dengan banyak, terutama di kalangan remaja. Kalangan remaja umur belasan tahun, 19, 20, 21. Selepas ambil, terutamanya bagi mereka yang mengambil vaksin, dia dapati banyak, bukan saja di Malaysia ni tetapi seluruh dunia dilaporkan myocarditis ini meningkat dengan mendadak sekali semenjak COVID ni melanda, iaitu semenjak suntikan vaksin ini. Okey ya. Jadi ini kita panggil coronary heart disease ni adalah sakit jantung disebabkan oleh sumbatan salur darah kepada jantung itu sendiri. Ya, jantung ya. Di US di Amerika setiap 43 saat ada seorang yang kena serangan jantung. Dan setiap tahun selebih kurangnya 1.2 juta kes orang yang kena sakit jantung di US. Lumayan banyaklah. Okey. Jadi apa yang berlaku ni adalah ni senang saya tunjuk gambar lah ya. Apa yang berlaku ialah di jantung tu dia inilah salur darah. Sebelah kanan saya tu yang kita tengok yang ini adalah salur darah yang normal. Salur darah yang normal macam ni, luas. Jadi darah boleh pergi dengan lajunya. Tetapi lama kelamaan disebab makanan kita terlalu banyak lemak dan juga terlalu banyak kita panggil pro-inflammatory. Tidak semestinya lemak tau. Pro-inflammatory ni makanan-makanan yang tidak sihat yang kita makan. Ya, makanan segera. Itu tak sihat. Kita kurang makan sayur, kita kurang makan buah. Kita tidak buat detox pada diri kita. Jadi dalam salur darah kita tu makin lama makin dia bermulanya ada satu betul yang panggil nidus ni tempat permulaan. Jadi makin lama makin banyak berlaku sumbatan, tersumbat. Akhirnya macam ni ya. Makin lama makin besar dia sumbatan dia, makin lama makin besar. Dan juga salur darah tu makin lama makin kecil sampai macam ni. Kalau macam ni tak boleh pakai langsung dah, kena buat bypass dah. Kalau macam ni boleh lagi lah taruh stand kita panggil supaya salur darah di jantung tu terbuka balik. Kat sini pun boleh. Kalau sini pun stand pun tak boleh dah. Kena potong, atas dia potong, bawah dia potong dan ganti dengan salur darah yang baru. Tak boleh nak pakai dan tersumbat terus. Jadi apakah caranya kita nak buat supaya dia tak berlaku macam ni? Inilah pentingnya kita menggunakan omega 3 dan omega 9. Jadi jangan tunggu berlaku sumbatan baru nak makan. Itu sebabnya sepatutnya kita nak menyelamatkan orang daripada salur darah ni tersumbat pada masa sihat. Jangan tunggu sakit baru nak ambil. Jadi kita dah tahu dah punca dia. Jadi inilah yang berlaku. Cuba tengok ni jantung. Cuba tengok begitu banyaknya sekali lemak ni kan.
Ini yang ada pada dinding jantung. Dan apa yang berlaku pada salur darah di jantung ni, cuba tengok macam ni. Berlakulah sumbatan macam ni. Jadi kalau tersumbat macam ni, darah langsung tak boleh nak pergi. Jadi apa yang berlaku adalah sel-sel pada jantung sini disebabkan oleh darah tak boleh nak pergi, berlaku sumbatan ni. Itulah yang berlaku heart attack. Ataupun inilah berlaku serangan jantung. Jadi apa tanda-tandanya orang kena heart attack macam ni? Disebabkan sumbatan macam ni, apa yang berlaku ialah, saya nak tunjukkan sebelum tu. Apa yang berlaku adalah dia akan rasa sakit sangat di bahagian dada dia. Sakit macam orang kena tikam. Kena tikam. Dan dia disebabkan oleh terlalu amat sakit, dia akan berpeluh. Berpeluh. Jadi dia buat apa pun tak kena. Dia rasa nak buang air besar, pergi toilet, tak keluar. Nak kencing, tak keluar. Tetapi dia memang resah dan dia akan badan berpeluh. Dan dia boleh collapse ataupun boleh tak sedar diri pada masa itu. Ini adalah tanda serangan jantung. Dan sakitnya memang teramat sakit lah. Macam kita ambil pisau kan, hiris dada kita. Macam itulah sakit dia. Jadi, kalaupun kita tak ada ECG, tak ada apa-apa nak buat, kalau tengok macam tu, sama ada orang tua kita ke, ataupun suami ke, isteri ke, terutama yang badan obes, badan gemuk ni, inilah, ataupun yang dah ada kencemahan ni, kalau dia kena macam tu, kena cepat-cepat lah. Tak payah kira mengenai lain, sama ada telefon ambulan, ataupun kalau ambulan tak dapat, masuk saja dalam kereta dan bawa ke hospital kecemasan. Itu adalah, dan dia ni, dia menentukan sama ada hidup ataupun mati lah. Kalau orang kena, dia bergantung pada salur darah tu besar mana yang tersumbat. Kalau salur darah yang besar tersumbat, dia boleh meninggal on the spot. Itu sebabnya orang kena heart attack ni biasa berlaku. Bila tahu dia berlaku? Dia berlaku sebelah malam, subuh. Pukul 2-3 pagi kan. Kadang-kadang disebabkan oleh dia bermimpi yang ngeri. Jadi menyebabkan salur darah naik terlalu tinggi dan boleh menyebabkan berlaku salur darahnya boleh pecah. Dan juga pada masa tu dia excited sangat. Dia excited. Dalam mimpi dia orang excited tengok. Dan dia memerlukan oksigen yang banyak pada masa tu. Tetapi disebabkan oleh salur darahnya terhad. Tak boleh, salur darah tersumbatnya. Dia nak oksigen banyak. Jadi itu yang menyebabkan dia belok. Dia berlaku sumbatan dengan banyaknya dan menyebabkan sel-sel pada jantung tu mati. Ini kalau kita tengok gambar ni kan, dihitam kan, ini tanda-tandanya sel pada jantung tu sudah mati. Dan inilah yang dikatakan heart attack. Jadi inilah yang menyebabkan kesakitan. Sebenarnya kesakitan yang sama berlaku kalau kita ni berlaku sumbatan pada kaki pun sama. Ya, ini adalah kalau berlaku sumbatan tu pada otak, dia menyebabkan stroke. Kita telah bincang pada bulan lepas kan pasal stroke. Jadi itu yang berlaku. Proses yang sama. Jadi kalau salur darah kita ni tak elok pada jantung, begitulah juga salur darah ni tak elok pada otak kita. Begitulah juga salur darah ni tak elok pada buah pinggang dan juga pada kaki. Sama, proses yang sama berlaku. Jadi sebelum benda ni berlaku pada diri kita, terutama orang yang bermuda yang rasa sihat ni, kena jaga sebelum dia ni berlaku. Jadi apakah bahan yang paling utama sekali untuk mengelak ini daripada berlaku? Kalau sumbatan 100% tu memang kena buat, sama ada bypass ataupun sekarang ni kita ada kita panggil ECP, yang nanti saya akan tunjuk video di akhir sesi ini. ECP macam mana kita nak mengatasi masalah sumbatan itu. Tetapi untuk mengelakkan daripada sumbatan berlaku, inilah yang kita kena ada omega 3 dan omega 9 dalam jumlah yang betul. Kita jangan pandai-pandai nak pergi nak cari sendiri. Okey, ni kita cari omega 3. Omega 3 ambil, kemudian omega 3 kita ambil fish oil ni, kita panggil omega 3 kan, pergi ambil. Kemudian kita nak ambil pula, kita pergi cari sendiri omega 9 daripada minyak zaitun, pergi cari sendiri, beli kat farmasi. Jadi kita ambil minyak ikan sendiri. Jadi dia omega 3 dengan omega 9 ni kena dalam nisbah yang betul. Jadi dan inilah yang menentukan sama ada salur darah kita ni bagus ataupun tidak.
Itu sebabnya ramai yang kita tengok orang yang walaupun dia amalkan minyak ikan, dia beli sendiri kat farmasi, ataupun dia amalkan minyak zaitun sendiri, tetapi tengok-tengok kena stroke ataupun kena heart attack. Pasal apa? Sebab omega 3 dan omega 9 ni tidak dalam proportion ataupun tidak dalam nisbah yang betul yang diperlukan oleh badan. Sebenarnya ada lagi selain pada omega 3 9, dia ada dalam nisbah yang betul, omega 3, omega 6, omega 9 dan omega 7. Semuanya dalam nisbah yang betul. Tapi yang paling penting sekali adalah omega 3 dan 9. Perlu ada dalam nisbah yang betul. Kalau kita tengok sini kan, ini kolesterol kita akan bincang kemudian. Tetapi inilah yang paling penting sekali sebelum kita salur darah itu tersumbat, sebelum salur darah tersumbat jadi macam tu, inilah yang perlu kita amalkan sekarang. Nampak sihat aja, tak ada sakit apa-apa, dan untuk mengelak daripada berlaku. Sebabnya apa? Sebabnya bila salur darah ni telah tersumbat, amat sukar sekali untuk nak pulihkan kembali. Yang ni okey. Selain daripada itu, penting mengapa benda ni berlaku kan? Makin lama makin dewasa kita, makin senang untuk salur darah itu tersumbat. Pasal apa agaknya? Ini adalah faktor kita panggil disebabkan oleh kandungan. Apa kita panggil kandungan nitrate oxide yang ada di dalam salur darah tersebut. Jadi orang menang, orang dapat anugerah dia panggil Nobel Prize. Nobel Prize dia sebab apa? Sebab dia jumpa bahan yang boleh menyebabkan salur darah ini terbuka luas, iaitu bahan kita panggil nitrate oxide. Ini dia panggil miracle molecule. Kenapa? Kerana dengan adanya dia ni menyebabkan salur darah ni boleh terbuka luas. Ini dia orang yang dapat Nobel Prize. Jadi apa yang berlaku adalah adanya L-arginine rupanya yang menyebabkan, inilah proses ni saya tak nak sebutlah supaya kita tak confuse kan. Tetapi dengan adanya L-arginine ni, dia boleh membuka salur darah pada semua tempat. Jadi mengapa pentingnya L-arginine? Kita tengok sini dulu sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham. L-arginine ni dikeluarkan, ni tengok. As we age, we lose 85% of our ability to make nitric oxide. Rupanya badan kita ni berupaya untuk mengeluarkan nitric oxide sendiri. Pada masa kita umur muda, 20 tahun ke bawah, itu sebabnya walaupun tekanan darah dia tinggi, naik sampai 200, 180, 200 pun, dia tak kena stroke tau. Sebab apa? Sebab salur darah dia elok pada umur ni. Pada umur 20 tahun ni, dia walaupun tekanan darah dia tinggi, tetapi salur darah dia cantik, elok, berlalan lancar, jadi tak ada sumbatan. Itu sebab tak ada stroke. Tetapi yang menjadi masalahnya, tekanan darah yang begitu tinggi akan pergi pada buah pinggang menyebabkan kerosakan berlaku pada buah pinggang. Kenapa? Kerana pada umur 20 tahun ni, 100% badan salur darah ni boleh mengeluarkan nitric oxide sendiri. Jadi apabila nitric oxide sendiri, dia ada salur darah dia memang bagus kan. Pada umur 30 tahun umur 30-an tu 80% saja badan dia boleh mengeluarkan nitric oxide, dan pada umur 40 tahun separuh dah tak boleh nak keluar dah. Jadi itu sebab makin lama dia makin sukarlah, makin kecil salur darah dia. Dan kalau dah berumur 60 tahun cuma 15% saja dia boleh mengeluarkan nitric oxide sendiri daripada badan dia. Jadi macam mana nak buat kalau kita dah kekurangan nitric oxide ni? Jadi kita terpaksalah mengambil nitric oxide daripada bahan-bahan luar, ya. Jadi apakah bahan yang mengandungi nitric oxide yang tinggi? Saya banyak kali saya cukup suka share ni, dan saya tak jemu-jemu nak share ni kerana inilah orang panggil menjadi kebanggaan kita yang kita boleh share. Kerana apa? Kerana inilah satu-satunya bahan yang ada dalam market yang mana L-arginine tinggi ya. L-arginine kita tengok sini ya. L-arginine 5 gram dalam satu sachet tu, dalam satu siap serving, one serving tu satu sachet kan.
Dia mengandungi L-arginin paling tinggi sekali. Paling tinggi. Sebenarnya tak ada suplemen yang lain yang boleh memberi L-arginin sebanyak 5 gram dalam satu sekali kita minum. Jadi itu sebabnya apabila kita berumur, walaupun tak ada heart attack, walaupun tak ada stroke, penting sekali orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas ni, 40 tahun ke atas mula mengambil L-arginin. Sebab apa tengok? Apabila umur 40 tahun ke atas, kita tengok nitrat oxide-nya cuma 50% saja lagi boleh mengeluarkan nitrat oxide sendiri. Jadi kalau dia tak buat apa-apa, tak ambil arginin, makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Sampai inilah terpaksa kena heart attack. Jadi, mesej yang saya nak sampai ialah jangan tunggu kena heart attack dulu baru nak ambil ubat, baru nak ambil minyak ikan, minyak zaitun, kombinasi ataupun RTC. Jangan tunggu kena stroke dulu ataupun heart attack dulu baru nak ambil L-arginin. Yang jadi masalahnya kebanyakan saya tengoklah pengalaman saya lah bila berjumpa dengan sakit. Yang menjadi masalahnya kita tunggu sakit dulu baru ini baru dah tak ada. Anak-anak pun macam tu. Anak-anak ni nak keluarkan duit untuk mak ayah dia ni bila sakit teruk saja, bila masuk hospital barulah boleh keluarkan duit. Oh, mak nak makan apa? Okey, ni suplemen baru. Dan sebetulnya pada sebelum sakit itulah yang kita nak korbankan untuk mak dan ayah kita. Sebelum dia sakit, katalah dia ni dah berumur 50 tahun, kita tahu salur darah dia tersebar, inilah masa kita nak sponsor dia ataupun kita nak bagi, bekalkan kepada mak dan ayah kita. Ini adalah, kalaupun kita tak beli emas belian pada mak kita pun, paling kurang kita boleh bagi bahan-bahan yang boleh membantu kesihatan jantung dan salur darah dia. So jangan tunggu nak kena stroke dulu baru nak keluarkan duit. Jadi kita sebagai anak, saya suka nak pesan lah. Saya sendiri dah tak ada dah. Mak ayah saya dah meninggal lah. Jadi kita rasa apabila meninggal ni kita rasa kehilangan tau. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada lagi mak dan ayah, inilah masa untuk orang panggil contribute. Masa untuk berbakti pada mereka. Dan jangan berbakti kepada mereka, jangan tunggu dia sakit. Pada masa sekarang lah kita kena habiskan duit kita supaya mak ayah kita ni sihat. Dan macam mana nak suruh dia sihat? Inilah benda-benda yang kita kena bagi. Jangan tunggu dia kena stroke, jangan tunggu dia rosak buah pinggang, jangan tunggu dia kena heart attack baru kita nak keluarkan. Jadi sebab apa? Sebab kita nak mencari rezeki dan kita nak Allah membantu kita kena create ataupun kita kena adakan keadaan di mana Allah suka pada kita. Dan apa yang Allah suka pada kita ialah apabila kita menyebabkan orang lain suka. Contohnya orang yang terbaiknya adalah yang dekat dengan kita kan. Kita bagi kesukaan pada mereka. Selain daripada kita bagi harta, kita bagi harta lah, sama ada kita beli rumah untuk dia ataupun beli kereta untuk dia, tetapi yang pemakanan pun kita kena bagi juga kepada dia. Supaya dia sihat, alhamdulillah sihat, mak sihat kan. Jadi tiap kali paling kurangnya kita boleh jumpa dan bagi. Inilah masa kita untuk sponsor. Setiap bulan bahan-bahan yang macam inilah yang kita kena bagi kepada mak dan ayah kita supaya mereka ni kekal sihat. Kalau 60 tahun lagi lah, kalau 60 tahun, kalaupun dia ni belum tak kena apa-apa, dan ni sebab kita tahu cuma 15% saja bahan yang nitrat oxide dia keluar secara normal. Ini asal lah saya spend masa yang lebih di sini kerana ini merupakan asas untuk tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan dengan ini RG saya sebut. Ini adalah satu bahan yang kat luar lah, dia tak berani nak tulis tau. L-arginin dia berapa, tak berani nak tulis kerana tak tahulah, mungkin terlalu sedikit kot. Saya jangka terlalu sedikit. Jadi tak ada angka kat situ. Dia tulis saja ada kandungan arginin. Mungkinlah kandungan arginin 0.00001%, mungkin. Kita kena sangka baiklah, tapi dengan tak tulis tu kita sendiri tahulah. Okey. Jadi inilah nitrat oxide. Mengapa dia pentingnya? Kerana dia boleh menyebabkan
Kalaulah antioksidan tu kurang, dia jadi free radical lebih, menyebabkan stres, L-arginine reductase tu berlebihan. Jadi kita kena ikut. Okey. Dah sebut tadi kan pasal myocarditis. Myocarditis ini adalah satu keadaan di mana keradangan berlaku pada jantung. Myocarditis in young people after mRNA COVID-19 vaccinated higher than expected. Ini adalah kenyataan daripada WHO. Dia observe data-data seluruh dunia, didapati bahawa myocarditis ni menaik mendadak selepas diberi suntikan, terutama di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja-remaja. Ini satu fenomena yang amat menggerunkan. Okey. Ni dan reportnya mengatakan bahawa could the Pfizer vaccine lead to the heart inflammation? A report found a link to myocarditis. Jadi memang telah dibuat kajian, memang report mengatakan bahawa ini myocarditis ini adalah link secara langsung. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi macam mana kita nak mengurangkan kesan dia? Sekarang sebab kita terpaksa ambil vaksin kan. Tak ada cara nak mengelak daripada vaksin. Jadi cara nak mengurangkan kesan vaksin ini adalah dengan memastikan anak-anak kita atau orang lain adalah meningkatkan dia punya imuniti ataupun pertahanan badan dia tingkat dengan mengambil bahan-bahan yang boleh meningkatkan imuniti dan juga menyebabkan detox. Ini cukup penting sekali. Oksigen perlu, oksigen concentration ini perlu sentiasa tinggi dan juga kita kena sentiasa jaga dia punya inflammation. Myocarditis ni adalah keradangan pada jantung itu sendiri. Dan keradangan berlaku pasal apa? Keradangan berlaku kerana pertahanan badannya terlalu kurang. Jadi cara nak mengelaknya ialah kita tak ada jalan lain tau. Nak mengelak kita kena tingkatkan imuniti dan kita tahu bahawa apa bahan-bahan yang boleh meningkatkan imuniti. Ya, itu cukup penting sekali. Kita tahu bahawa pemastin boleh meningkatkan imuniti, vitamin C boleh meningkatkan imuniti, honey, madu boleh meningkatkan imuniti. Jadi kita kena amalkan dan juga bee propolis boleh meningkatkan imuniti. Jadi kena sentiasa amalkan, terutamanya bagi mereka yang akan mengambil ataupun sudah mengambil vaksin tadi. Ini lagi report yang dikeluarkan myocarditis. New report takes a close look at 17 boys, 17 kanak-kanak yang umur belasan tahun ni who develop myocarditis yang terjadi myocarditis ni selepas vaksin COVID-19. Each of whom has similar symptoms, timing dan outcome. Sama je. Dia punya tanda-tanda jangka masa lepas suntikan berapa dan outcome. Sama saja. Jadi dia memang inilah yang teori yang paling popular mengatakan myocarditis ni di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja ni berlaku directly disebabkan oleh vaksin. Jadi apa yang berlaku? Jadi yang penting kita tak boleh nak mempersoalkan mengapa berlaku, dan yang penting kan kita kena tanya diri kita macam mana nak cegah ianya daripada berlaku. Jadi nak cegah daripada berlaku kena tingkatkan imuniti kita. Sama ada kita sendiri yang nak ambil vaksin ataupun orang lain. Ini yang berlaku. Yang berlaku ni dia ada sama ada acute ataupun acute ni maknanya dia berlaku tiba-tiba. Yang kronik ni dia jangka masa lama. Yang kronik ni kita panggil long covid, maknanya selepas berlaku kita kena COVID tu lama selepas itu baru berlaku. Jadi dia panggil ini disebabkan oleh sama ada dia ni boleh berlaku melalui jangkitan COVID itu sendiri ataupun disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Jadi proses yang berlaku dan yang orang panggil membimbangkan, dia boleh berlaku disebabkan dia boleh menyebabkan bradikardia atau boleh menyebabkan nadi ni slow je. Sampai 35, 45, ini memang teruklah, boleh collapse. Ataupun nadi ni berlaku terlalu laju, boleh juga macam tu. Kalau kronik ni biasa dia laju lah. Okay.
Ini adalah rupa kalau kita buat postmortem orang yang meninggal disebabkan oleh myocarditis ni, inilah rupa dia punya jantung dia memang teruk lah dan boleh meninggal. Okey. Dan sebenarnya ini myocarditis ni boleh menyebabkan kegagalan jantung untuk jangka masa lama. Kegagalan jantung ni macam ni lah. Dia jantung ni tak boleh nak berfungsi dengan normal lagi jantung. Ni yang kita panggil lemah jantung. Bahasa kita biasa. Jadi apa tanda-tanda lemah jantung? Macam ni lah. Dia punya mata terbeliak macam tu. Dan juga kulit. Dan kulit ni dia pucat saja. Sebelum ni hemoglobin dia elok, dia pucat. Sebab apa? Sebab oksigen tak sampai. Jadi kalau kita biasa kita tengok, kita ni merah dia kan. Sebab oleh oksigen banyak pada salur darah. Pada darah sel darah merah kita, ini pucat. Dan dia ni tersemput. Berjalan 2-3 langkah sudah semput. Dan dia kadang-kadang ni dia otopnia ni dia tak boleh nak baring menentang tak boleh, dia kena duduk, tidur pun sambil duduk. Itu dia tanda-tanda dia. Pasal apa berlaku macam tu? Disebabkan oleh bila lemah jantung tak boleh nak berfungsi dengan elok, menyebabkan paru-paru dia ni dipenuhi oleh air. Air di dalam paru dia, dan ini menyebabkan tekanan darah rendah yang biasanya 120/80 kan. Ini tiba-tiba tekanan darah dia turun kepada 70, 80, yang atas tu, yang bawah ni mungkin 40-50 saja. Ini adalah tekanan darah rendah dan boleh menyebabkan kematian serta-merta. Dia boleh muntah, dia boleh ascites, perut dia kembung, dipenuhi oleh air, sembab. Dan sembab ni bukan lagi sebelah kaki. Kalau orang mengandung, dia sembab bahagian kaki saja kan. Ataupun orang yang baru-baru kena sakit jantung ni, dia sembab kaki saja. Yang ini sampai perut dia bengkak. Kalau orang lelaki dia punya skrotum, dia punya batu tu pun bengkak. Mungkin bengkak lah, macam bola macam tu, sampai dia berjalan pun terpaksa kangkang, tak boleh nak berjalan betul sebab kulit bengkak. Dia punya skrotum tu bengkak. Dan juga muka pun boleh sembab. Jadi rupa macam itulah, dia tak boleh nak duduk baring betul. Jadi terpaksa baring sambil duduk gitu. Dan kalau kita ukur oksigen dia, memang oksigen ni kita guna oximeter kan, nak ukur oksigen ni memang rendah lah, mungkin 80, 70, 65, dan ini biasa terpaksa masuk CCU lah kadang macam ni. Ini dipanggil heart failure. Jadi kegagalan jantung ni untuk untuk mempam darah ke seluruh badan. Jadi dia gagal begitu, dan itu menyebabkan dia ni berlaku heart failure. Okay, Jadi sekarang ni tanda-tanda orang heart failure macam mana? Dia semput, tak boleh nak fokus, lemah badan, confused, tak boleh nak buat kerja apa-apalah. Nadi terlalu laju, batuk dan juga bengkak seluruh badan saya dah sebut. Okey. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan benda ni berlaku? Yang pertama sekali gaya hidup lah. Gaya hidup kita tidak exercise, terlalu sibuk nak exercise. Jadi dan juga makan pun tak teratur, air pun kurang. Jadi saya rasa MBOs ni semuanya lifestyle bagus lah, tetapi kena pastikanlah supaya sebelum kita keluar tu kita ambil aloe vera, kita ambil RTC, ambil honey paling kurang, dan air ni kena cukup, paling kurangnya 2 liter sehari. 2 liter sehari air. Jadi dan air ni sebenarnya kena paksa diri kita supaya kita dapat ambil dengan betul. Okey. Jadi ini berkaitan dengan gaya hidup kita lah. Penyakit-penyakit ini penting sekali untuk kita kawal. Terutamanya adalah di sini saya nak sebut perkara-perkara yang kita boleh kawal. Benda yang tak boleh kawal ni tak boleh nak buat apa lah kan. Contohnya ini kita panggil yang kita tak boleh nak kawal dan yang boleh kawal. Ni yang tak boleh nak kawal, umur tak boleh nak kawal, kita terpaksa meningkat kan. Bangsa tak boleh nak kawal, jantina tak boleh nak kawal. Biasanya sakit jantung ni dia berlaku pada orang yang berumur. Dan pada kalau di Europe, di Amerika ni yang
mereka yang kulit berwarna lagi tinggi, lelaki lagi tinggi daripada wanita. Tetapi wanita ni selepas dia menopause, dia tinggi. Kalau masa muda ni dia kurang kena sakit jantung. Pasal apa agaknya? Agaknya lah, pasal apa saya cakap kan, wanita ni dia pada masa lepas menopause, dia dah berhenti haid ya. Pada masa itulah ramai yang kena sakit jantung. Pada masa dia muda jarang kena sakit jantung. Agak-agak pasal apa? Boleh tulis kat sini. Nak tahu. Kalau tak tidur kan. Yelah menopause tu period tak keluar lah. Tetapi nak tahu pasal apa? Hormon, darah kotor, toksin. Agak-agak apa? Hormon apa agak? Betul hormon tu betul. Hormon apa? Hormon apa agak? Ada ni. Aminatis. Hormon estrogen. Ya, betul hormon estrogen. Jadi apa yang berlaku ialah pada masa orang ni, wanita ni masih menses, keluar darah haid ya, setiap bulan, itu berlaku disebabkan hormon estrogen dia tinggi, estrogen dia. Jadi dia sebenarnya keluar haid ni apabila hormon estrogen progesteron tu tak dia pada masa hormon estrogen tu rendah, pada masa itulah dia akan berlaku haid. Jadi dan hormon estrogen ni dia protektif, dia protect daripada kena jantung. Jadi apabila seseorang itu sudah menopause, sudah berhenti haid dia, hormon estrogen ni kurang, rendah betul. Jadi bila dia rendah itu menyebabkan dia ni tidak protect lagi daripada kena jantung. Jadi apabila kita dah kalau orang ni dah terutama yang sudah menopause, kena lebihkan sikitlah ambil pengambilan bahan-bahan antioksidan, pengambilan bahan-bahan yang boleh meningkatkan imuniti dan juga meningkatkan hormon yang natural, seperti bipolar, propolis, royal jelly itu memang kena banyak sikit kalau kita dah berhenti haid, dah menopause, kerana kita nak balance, barulah dia kembali balik. Ini cukup penting supaya ada protective effect. Itu di segi gender ataupun di segi lelaki perempuan ya, hereditary ataupun dan inilah yang penting yang kita nak elakkan, yang perkara faktor-faktor yang kita boleh tukar overeating, makan terlebih ya, makan terlebih. Sebenarnya kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW makan sekali sehari saja. Kita makan 4 kali sehari, 6 kali sehari. Jadi kita kata kita nak ikut sunnah kan. Jadi kalau kita nak ikut sunnah betul, kita kena kurangkan dua benda. Kena kurangkan masa makan dan kena kurangkan frekuensi ataupun kekerapan makan. Rasulullah makan sekali sehari. Para sahabat makan 2 kali sehari. Sahabat ni lebih sikit. Dan kita hari ni makan 6 kali sehari. Itu sebabnya, itu yang kita panggil overeating. Kita makan terlalu lebih lah. Dan makanan pun terlalu banyak lemak. Tambah lagi, yang berani lagi, yang merokok, drinking ni mungkin tak ada lah kat sini kan. Yang sedentary lifestyle ni mungkin disebabkan oleh gaya hidup kita lah. Tak ada exercise. Jadi kita kena ambil masa lah. Terutama orang Islam. Orang Islam, kita kena ingat hadis daripada Rasulullah SAW yang mengatakan, yang maksudnya lah, saya bagi tahu maksudnya, sesungguhnya kamu ni, badan kamu ni ada hak terhadap kamu, keluarga kamu ni ada hak pada kamu, Allah juga ada hak pada kamu. Jadi kamu kena tunaikanlah hak-hak mereka ni. Maksudnya apa? Maksudnya badan kita ni pun ada hak pada kita. Esok nanti di akhirat nanti badan kita pun akan tuntut. Dia tanya bahawa engkau sepatutnya exercise kan 3 kali seminggu tapi tak buat exercise. Macam apa yang kita nak jawab? Jadi kita kena bagi masa untuk diri kita untuk buat exercise, nak makan yang betul. Itu adalah hak badan kita pada diri kita. Ini belum lagi cerita hak
isteri kita ataupun hak suami pada kita, hak anak-anak pada kita, hak ibu bapa pada kita kan. Kadang-kadang kita faham hak orang lain pada kita, tapi kita tak faham ataupun kita not aware ataupun kita buat saja hak diri kita ni kepada kita. Inilah yang menyebabkan kita makin lama makin teruk. Dan satu lagi hak yang kita kena tunaikan adalah hak Allah, hak Tuhan tu kepada kita. Itu pun kita kena tunaikan juga. Jadi ini sedentary lifestyle of society tadilah. Ini dah sebut tadi kan. Kolesterol. Jadi ini dah pun saya dah sebut tadi. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada macam mana cara kita nak elak ni daripada berlaku. Inilah yang perkara penting sangat untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat. Ini cukup penting sekali. Saya, pengalaman saya, semasa saya 26 tahun di hospital kan, kita tengok pesakit kita ni makin lama makin ramai tau. Setiap tahun makin bertambah. Bukan makin kurang. Setiap tahun bertambah. Jadi kita pun bagi ubat. Tapi tak kurang-kurang je. Orang sakit tak kurang, satu. Yang keduanya komplikasi dia tak kurang-kurang juga. Pelik kan? Jadi kalau kita kata ubat ni betul, bagus, sepatutnya bilangan pesakit makin kurang. Dan juga orang yang ada komplikasi, ada daripada penyakit, makin lama makin kurang kan? Tetapi tidak macam tu tau. Makin banyak. Jadi apa maksud? Maksudnya kita tak boleh nak bergantung pada ubat semata-mata untuk berubat. Kita kena cegah daripada awal. Itu sebabnya apabila saya hampir-hampir nak bersara, fokus saya telah bertukar daripada maknanya 100% bergantung pada ubat, kita tukarlah. Dan itulah alhamdulillah Allah SWT tunjukkan jalan kepada saya. Rupanya untuk hilangkan penyakit kencing manis ini adalah tidak bergantung pada ubat semata-mata. Ubat ni kena ambil jugalah. Dan kita berjaya, saya nak bagi tahu kita berjaya berhentikan orang yang ambil insulin. Ini satu kejayaan yang besar. Saya banyaklah kali saya kongsikan bahawa kita boleh reverse ataupun kita boleh tukar atau kita boleh sembuh. Diabetik, kencing manis boleh sembuh. Orang kata diabetik ni tak boleh nak sembuh kan. Tapi kita berjaya menyembuhkan dengan menukar gaya hidup dia dan menukar cara dia makan. Orang yang ambil insulin atau orang yang ambil insulin 4 kali sehari pun kita boleh berhenti insulin dengan cara, tapi dengan cara yang betul lah. Nak buat tu kena tahu, jangan buat kita cara bila saya kata macam tu semua berhenti, tak boleh macam tu. Dia ada cara dia. Dan alhamdulillah saya setakat hari ni ramai dah orang yang boleh sembuh sepenuhnya. Begitu juga orang yang buah pinggang, orang sakit buah pinggang. Kalau tanya doktor-doktor kat hospital, doktor, mak saya ni dah rosak buah pinggang ni, dah tahap 4 ni ataupun dah tahap 5. Doktor hospital sana tu kat katalah kat UIA di Kuantan tu, doktor sana kata dah kena buat dialisis. Dia pun pergilah jumpa doktor di KMC, pakar buah pinggang. Doktor, saya punya mak ni sudah rosak buah pinggang lah. Dan doktor kat UIA tu dah suruh buat dialisis, dah suruh buat tapak. Macam mana? Ada harapan dah nak boleh? Mesti jawapan dia kata tak boleh, tak ada cara nak elakkan dialisis. Buat je lah dialisis. Kan? Pergi kat mana-mana pun itulah jawapan dia. Tetapi kalau jumpa saya kata insya-Allah masih ada harapan. Tapi kena ikut sepenuhnya dengan cara yang saya tunjukkan, dan kita telah buktikan bahawa boleh dibuat dan telah ditunjukkan memang boleh dibuat, bukan melalui ubat tapi dengan melalui kena tukar seluruh cara makan dia, kena tukar makanan dia makan pun kena tukar, dan seluruh kehidupan dia tukar. Itu sebab saya kalau teruk sangat saya nak suruh datang tempat saya, sebab saya boleh monitor dan dia pesakit pun ada confident untuk ikut, bukan buat membuta tuli. Membuta tuli itu tak boleh lah, tapi dia ada cara dia. Dan alhamdulillah setakat ini kita menunjukkan hasil yang cukup bagus. Walaupun dia semua dah buat tapak ke, dengan syaratnya apa, jangan buat dialisis lagi lah. Kalau dah buat dialisis, kita angkat tangan lah, surrender, tak boleh nak buat apa dah.
Kalau sebelum tu insyaAllah. Begitu juga saya nak bagi tahu, saya pernah share dengan tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga orang kena bara, penyakit-penyakit yang doktor kata tak boleh nak baik. Contohnya sakit psoriasis, SLE, lupus, SLE ataupun lupus, psoriasis, sakit kulit, eczema dan sebagainya. Semua tu doktor kata, oh tak boleh nak ubat ni. Dan approach-nya apa tahu? Approach inilah yang tengok tuan-tuan tengok kat depan tu. Ni. Inilah approach kita. Ini tak lain dan bukan menjadi rahsia. Tetapi ada cara lah. Kalau ubat tu, ubat mana nak makan, ubat mana nak berhenti. Ada cara dia, jangan buat sendiri. Tetapi basicnya ataupun asasnya inilah dia. Bukan nak selindung-selindung. Kalau tuan-tuan ingat yang ni, ini dah cukup dah untuk dia menghadapi masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan saudara mara kita. Saya dapati kekurangan kita ataupun kita gelojohnya kita ni, kita semua sakitnya adalah kita nak bagi ubat. Semua nak tambah sampai terlalu banyak ubat dan sehingga timbulnya komplikasi pada badan. Komplikasi disebabkan ubat. Berapa ramai orang yang kena heart attack disebabkan oleh bagi makan painkillers. Berapa ramai yang kena barah disebabkan oleh ubat-ubat darah tinggi. Berapa ramai yang kena rosak buah pinggang disebabkan oleh ubat kencing manis. Ramai sangat. Jadi saya pun rasa bersalah lah dulu kita fokus kepada ubat saja, tetapi kita tak fokus untuk membuang toksin pada badan dia. Jadi macam mana kita nak buang ataupun untuk detox pada badan. Jadi the first step adalah kena detox. Dia tak ada cara lain, kena detox. Ini cukup penting sekali. Saya dapati bahawa kalau kita tak detox, ubat kita bagi macam mana sekalipun banyak sekalipun, dia tak berkesan. Pasal apa? Sebab absorption ataupun penyerapan bahan-bahan tu, ubat tu daripada usus dia tak berlaku. Jadi you bagilah ubat tu sampai 10 biji sekalipun, yang masuk mungkin sebiji saja daripada 10. Maknanya 1/10 saja yang boleh diserap oleh badan. Kenapa? Kerana apabila ubat tu masuk dalam badan, terlalu banyak kotoran, najis tu terlalu banyak, jadi ubat-ubat sebiji yang telah tu melekat pada dalam najis saja, tak sempat pun nak pergi ke mana. Itu sebab kita kena bersihkan dahulu. Ini simple saja, bukannya rocket science tu. Benda simple, budak darjah 3 pun boleh faham. Jadi kita terpaksa tahu, memang itulah keadaannya, kita kena bersihkan usus, kita kena detox. Dan detox yang terbaik ialah dengan menggunakan bahan asli. Itu detox yang terbaik. Jadi kena detox terlebih dulu. Kalau kita bagi ubat-ubat ataupun kita bagi suplemen yang mahal kita beli, kita mungkin anak ni belajar di luar negeri, balik ni bawa suplemen yang terbaik yang mungkin harga juta-juta, tak adalah juta, mungkin ribu kan, ratusan ataupun RM1,000 pula, bawa balik ke mak dia dan bagi makan. Tak baik-baik juga. Pasal apa? Orang muda makan elok, tapi orang tua tak jadi-jadi makan. Rupanya dia tak detox. Itulah yang kekurangan ataupun kadang-kadang keangkuhan kita sendiri. Kita ni angkuh sangat, kita rasa kita belajar, kita tengok kat Google, dah betul. Dia cakap betul lah, kualiti ubat ni macam ni kan. Tetapi yang basicnya tak disebut. Yang basicnya apa? Kena detox terlebih dahulu. Kena bersihkan usus dulu, barulah bahan itu boleh diserap dengan elok, barulah dia berkesan. Jadi itu yang pertama sekali yang kena buat. Dan orang yang teruk lagi, apa yang kita kena buat? Orang teruk lagi adalah proses-proses detox yang lain. Dan detox yang kalau teruk lagi, kita pergi pada satu tahap detox pada darah, iaitu kita gunakan bekam. Itulah yang saya buat. Jadi kita pergi serentak detox usus dan detox badan, dua-dua sekali. Dan daripada kita buat macam itulah kita dapati hasilnya menakjubkan. Jadi sumbatan yang pertama yang kita nak selesaikan adalah sumbatan pada usus. Jadi itu kena keluarkan. Jadi mungkin kalau orang baru experience, ramai sakit-sakit saya yang baru experience menggunakan aloe vera gel ni, dia kata dia dah bertahun-tahun dah menghadapi masalah sembelit, masalah angin dalam perut, dan bila pergi jumpa doktor asyik pagi buat gastrik.
Tapi tak selesai masalah. Kenapa? Kerana asas dia adalah usus yang terlalu kotor. Jadi kena bersihkan dulu itu. Jadi dua benda yang perlu dibersihkan. Yang pertamanya usus kan perlu dibersihkan, dan yang kedua adalah salur darah pun perlu dibersihkan. Jadi macam mana nak bersihkan salur darah? Yang saya katakan adalah kena ada omega, kombinasi yang betul antara omega 3 dan omega 9. Iaitu menggunakan kombinasi yang betul lah, yang tuan-tuan dan puan-puan tengok yang di tengah-tengah tu, iaitu RTC. Itu adalah kombinasi yang betul yang harus kita buat. Dan sebelah kanan dan kiri ini macam tangan kanan dan tangan kiri lah. Tangan kanan adalah kena ada nutrisi yang bagus. Tangan kiri ini adalah kena ada imuniti yang bagus. Jadi barulah badan kita ni pada tahap yang seimbang. Kanan ada, kiri ada. Jadi detox ni adalah macam kepala kita. Jadi ini asas dia. Jadi kalau kita tak ada kepala ataupun kepala berserabut, boleh ke tidak kita berfikir dengan hidup? Tak boleh. Jadi itu sebabnya orang mengalami masalah kronik, sembelit yang kronik ni, dia tak boleh berfikir dengan betul. Asyik nak marah aja, hot temper. Sikit-sikit nak marah. Isteri lambat masak pun dia kena marah. Dan macam-macam lagi. Jadi itu adalah masalah disebabkan oleh toksin yang banyak dalam badan. Jadi kalau ada keseimbangan macam tu sebabnya dia panggil healthy triangle. Jadi kena ingat kandungan-kandungan dia. Jadi penting sekali lah kita ingat bahawa ini supaya kita dapat mencapai tahap kesihatan yang optimal. Okey. Dah sejam saya bercakap, dan ini cukup penting bagi mereka yang mana salur darah dia tersumbat dengan teruk sekali, tak ada cara nak terbuka, ya. Ni dah teruk sangatlah ni, dah tersumbat. Macam saya tunjukkan salur darah yang dah totally block, ya. Macam ni totally block ni, macam mana nak buat? Ini tak cukup dengan ambil RG, tak cukup dengan exercise lah kalau dah tersumbat macam ni. Yang ni ni tersumbat betul-betul, tersumbat ni tak boleh nak buat apa lah. Ini kena buat langkah yang agresif lah. Jadi apa yang saya boleh offer ataupun kita buat ni adalah kita panggil ECP. Saya nak tunjuk video. Kejap aja. Ini adalah mesin ECP je. Jadi dengan ada kita buat macam ni, dia akan boleh buka balik salur darah. Saya sendiri pun buat. Ini menjadi rutin saya. 3 kali seminggu, 2 kali seminggu saya buat. Walaupun tak ada sumbatan, tapi saya nak pastikan salur darah saya ni sentiasa elok. Alhamdulillah saya tak pernah kena apa-apa masalah lah setakat ni sebab kita amal pemakanan, tetapi inilah yang saya buat. Jadi dengan buat macam ni dia akan terbuka. Jadi pada mereka-mereka yang tak boleh dah nak buat angiogram, nak buat stent tak boleh, nak buat bypass tak boleh, dia takut nak buat bypass ataupun terlalu berisiko tinggi, boleh meninggal semasa buat operation. Dan inilah caranya yang terbaik untuk membuka balik salur darah. Okey, ya, ini tempat saya lah kita buat itu. Okay. Jadi kita telah bersiaran selama berapa minit selama 1 jam 10 minit. Jadi saya rasa saya nak berhenti setakat itu, dan mungkin saya serahkan kepada MC lah sama ada nak terima soalan ataupun macam mana. Jadi saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar, dan sekarang ni saya serah kembali pada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, terima kasih kepada Prof yang beri penjelasan yang sangat jelas malam ni. Semua orang sila type 2 untuk beri tepukan, dan terima kasih kepada Prof malam ni. Okey, Prof, kita buka kepada 3 soalan lah ya.
Ya, boleh, boleh. Sini saya ada 3 soalan. Satu daripada Nina Dahlan, dia kata uric acid tinggi boleh sebabkan darah tinggi tak turun ke Prof? Uric acid dia bukan menyebabkan tekanan darah tinggi. Uric acid ni dia boleh menyebabkan gout. Jadi warning saya pengalaman saya, orang yang uric acid tinggi ni dia kena kontrol makan lah, kena berhenti makan daging, ayam tak boleh, daging tak boleh. Jadi apa yang penting adalah dia kena ambil apa tahu, dia kena ambil ikan saja, seafood pun tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah yang eloknya dia kena buat bekam. Kalau nak ambil ubat, dia ada ubat allopurinol, tapi saya tengok kalau ambil ubat allopurinol dia boleh ada komplikasi pada buah pinggang. Komplikasi lagi cepat buah pinggang dia rosak. Jadi kena hati-hatilah. Jadi pengalaman saya yang terbaik adalah buat bekam. Sebulan sekali kena buat bekam. Kalau kena gout itu saja ubat dia. Yang terbaiknya kena buat bekam. Jadi kalau buat bekam tu makin lama makin kurang. Sehingga dia punya uric acid tu normal. Jadi uric acid ni kena hati. Kalau tuan tu pergi hospital, dia bagi allopurinol. Dan kalau tuan-tuan pergi kat pusat dialisis, pusat dialisis tengok. Kalau dia ni umur, dia katalah umur dah baru 45 tahun, baru 35 tahun, tengok-tengok buah pinggang dah rosak. Cuba tanya dia, apa puncanya? Punca jawapannya adalah disebabkan oleh uric acid tinggi, disebabkan oleh gout, dan ambil ubat pula allopurinol. Jadi itulah menyebabkan makin cepatlah dia buah pinggang dia rosak dan buat dialisis. Jadi cara dia kena jaga makan. Jadi apa yang kena makan adalah tadilah mana kita nak kena kurangkan daging dan kena kurangkan ayam, kena kurangkan seafood. Jadi bila kita kurang macam tu, macam kita nak ganti dengan apa? Ganti dengan bahan-bahan yang mengandungi antioksidan yang tinggi. Jadi kena amalkan pomastin, kena amalkan aloe vera gel, kena amalkan RTC dan juga amalkan honey. Itu paling kurang. Dan untuk ada tenaga kita kena amalkan Forever Life. Jadi bagi tenaga pada kita. Okey. Okey, soalan nombor 2 kita refer kepada soalan daripada Nurun Asila. Dia tanya kalau dah start dialisis boleh stop tak, Prof? Setakat ni tak boleh. Kalau dah dialisis tu kena terus adalah sebab bila dah dialisis tu, dalam mesin dialisis tu telah ambil alih fungsi buah pinggang. Jadi kena teruskan je lah. Jadi dan kita pun kita tak usah bercita-cita tinggi lah, sebab bila dialisis ni dia banyak komplikasi dia. Jadi kalau dia dialisis tu kira bye-bye je lah. Jadi teruskan dialisis je lah. Jadi kalau kita nak suruh dia sihat kan, amalkan macam pomastin, amalkan ambil honey, itu je lah. RTC tu boleh ambil, tak ada masalah. Tetapi untuk pulih kembali macam normal tu, tak ada lah, tak ada. Dan lebih elok kita pergi pada orang lain. Okey, lagi? Okey, soalan ketiga daripada DZM. Dia tanya berapa lama selepas vaksin boleh ada kebarangkalian heart problem, especially remaja? Okey, dia boleh dia biasanya berlaku dalam masa 14 hari. 14 hari yang dalam masa selepas ambil itu. Jadi itu sebabnya kita kena betul-betul perhatikan. Dan pada masa yang eloknya, jadi macam mana cara nak elak daripada berlaku ialah 2 minggu. 2 minggu sebelum appointment untuk vaksin tu, kita telah ambil ataupun kita telah bekalkan dengan antioksidan yang tinggi. Kena ambil vitamin C. Vitamin C kalau orang dewasa ni nak lebih kurang dalam, kalau absorbensi itu 5 biji. 5 biji 3 kali sehari, maknanya 15 biji sehari. Kalau remaja ni kita ambil 4 biji dan 3 hingga 4 biji 3 kali sehari. Maknanya 3 kali 4 dalam 12 biji macam tu. Jadi itu yang pertama, vitamin C. Kemudian kena ambil lagi adalah pomastin.
ambil Pemastin dan kena ambil juga Akran Forever Life. Jadi dan juga honey lah. Jadi ini bahan-bahan inilah yang akan meningkatkan imuniti. Jadi dia bersedia dah nak pergi. Jadi dan 2 minggu selepas vaksin pun kena kekalkan pengambilan itu. Jadi ini adalah satu cara lah untuk mengelakkan daripada berlaku masalah-masalah yang saya sebutkan tadi lah, masalah myocarditis tadi. Okey, lagi? Kita last lah Prof, soalan yang keempat daripada Ik Pongsawat. Saudara ada kencing manis, ambil AVG, Bipropolis dan Atixi tapi dia ada healing crisis, tidur yang aktif dan sukar buang air besar. Apa pandangan Prof, sama ada boleh apa ni? Yang ni daripada Fik ni, Pongsawat. Saudara ada kencing manis, ambil AVG, Bipropolis dan Artixi tapi dia ada healing crisis, tidur yang aktif dan suka buang air besar. Apa pandangan Prof, sama ada boleh teruskan ataupun patut stop dulu? Okay. Ini bahasa orang muda ni. Boleh teruskan. Yang pertama sekali soalan kita kena tanya balik, AVG tu ambil berapa banyak? Kalau biasanya ambil terlalu sedikit, ambil 2 sudu, 3 sudu, tak cukup. Sebab kita tahu usus kita panjang berapa panjang dia? Satu badan. Ketinggian kita. Panjang usus. Campur-campur berapa kaki agaknya usus? 6 ke 7 kaki. 13. 13. 13. Jadi kalau dia ambil 2 sudu, 3 sudu, mana nak berkesan? Mana nak berkesan? Tak berkesan. Jadi soalan pertamanya saya akan tanya, kalau orang cakap macam dia akan semelit, setelah ambil saya kena tanya, ambil berapa banyak ambil? Jadi kalau tak cukup, memang itulah kesan dia. Jadi kena ambil banyak. Ambil aloe vera ni kena ambil paling kurangnya 200 ml. 3 kali sehari. 200 ml ni banyak mana tahu, 1 gelas. Yang eloknya senangnya 1 mug lah sekali ambil. Macam tu ambil baru berkesan. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau dia masih lagi semelit, kena ambil lagi lah. Dia tak cukup terlalu banyak, orang panggil najis yang tersumbat tu terlalu banyak. Jadi kena teruskan lagi. Dan dia biasanya akan keluar juga lah akhirnya. Jadi kena tanya dia lah. Saya rasa itu masalahnya. Masalah ambil ni tak cukup dos. Ya. Okey, Prof, boleh bagi satu soalan lagi tak last? Boleh. Saya tak kisah 10 pun boleh. Tapi Okay. Abdullah sebab you yang jaga masa. Okey. Daripada Kristi Yunus, dia tanya, Prof, kalau orang yang sudah operation bypass jantung, bolehkah makan Atixi? Boleh, itu terbaik sebenarnya. Walaupun kita ingat macam ni, walaupun dia buat operation, jadi apa yang berlaku bila buat operation ni, dia tukar salur darah tu satu saja. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 salur darah yang tersumbat kan. Dan kita kena ingat bahawa selain daripada 3 yang tersumbat, paling banyak pun 3 lah mungkin kan. Selain daripada 3 yang tersumbat tu, masih banyak lagi saudara lain yang juga tersumbat tetapi tidak sampai 80%. Yang sampai 80% je lah terpaksa dipotong, dibuang, diganti yang lain kan. Jadi banyak lagi saudara-saudara yang lain yang mana yang dah sampai 50% tapi tidak totally block, tidak tersumbat dengan betul. Itu sebabnya dia tak potong kan. Jadi banyak lagi. Dan yang kita buat tu, operation tu adalah kita buat untuk jantung sahaja. Jadi salur darah di dalam kepala macam mana? Macam tu juga, salur darah kepala pun tersumbat juga. Tapi kita takkan nak buka kepala nak buat operation kan. Jadi dan proses, dan itulah berlaku juga pada salur darah yang pada dekat buah pinggang, salur darah di kaki, sama juga. Jadi kita perlu ambil di situ adalah RG ni dan juga Artixi ni perlu diambil, terutamanya bagi mereka yang pernah kena sakit jantung dan pernah buat operation. Kena sentiasa ambil. Tak ada pilihan lah. Kalau bagi saya memang tak ada pilihan. Kena ambil. Wajib lah, wajib.
kena ambil, bukan sunat lagi, bukan sunat, bukan makruh, jauh lah kan, wajib ambil. Kenapa? Kerana salur darah, maknanya kita tahu, oh ini salur darah kat jantung dah tersumbat ni, kena buat operation. Macam mana salur darah dalam kepala? Macam tu jugalah, tersumbat jugalah. Tetapi tak buat operation. Salur darah kat buah pinggang, macam tu juga. Jadi untuk elak benda tu daripada berlaku, jadi kena amalkan, kena gunakanlah. Jadi sebenarnya itu adalah indication ataupun alamat Tuhan nak bagi kepada kita bahawa alamatnya adalah oh salur darah badan you ni dan seluruh badan tersumbat, jadi kena ambil. Jadi itu sebabnya kita perlu banyak wang sebenarnya. Banyak wang untuk kekal sihat. Jadi yang pentingnya kita boleh dapatkan minum makan ni secara percuma kalau kita tahu cara dia. Okey ya? Okey. Okey, sebab tengok macam ramai ada soalan ni Prof, kita teruskan sikit lagi boleh? Boleh Yang je. ni kan please satu lagi daripada Ida. If breast cancer stage 4, produk apa yang kita patut advise dia ambil? Okey, breast cancer stage 4. Sama juga base, okey, asas dia kan. Jadi bila orang tanya saya kata apa ni produk apa yang nak ambil untuk sakit ni kan. Asasnya sama saja. You kena ingat ni happy triangle itu saja. Jadi tak boleh kata okey ambil honey. Dia bukan macam tu. Dia perlu ada keseimbangan. Ya, keseimbangan itulah dalam happy triangle tu. Jadi orang yang mula-mula cipta happy triangle ni kita patut salute dekat dia. Ya. Iaitu Datuk Desmond. Sifu kita. Jadi ini memang boleh digunakan. Saya memang bila saya tengok mula-mula saya tengok pasal happy triangle ni, wah ini kata ini orang panggil super terbaik tau. Jadi dia boleh digunakan untuk semua jenis penyakit. Ya, penyakit. Maksudnya apa? Kita tak boleh nak terus pergi, okey, you ambil lah apa tu RTC. RTC memang bagus untuk kanser kan. Tapi tak boleh nak terus pergi ke sana tau. Kenapa? Kerana you ambil 10 botol RTC pun tetapi kalau tak detox tak jadi. Jadi asasnya kena ada happy triangle. Dan kalaulah dia itu dah bagus dan kita bagi RTC, tetapi dia makan, kalau dia tak jaga makan, dia akan jadi balik. Jadi supaya dia ni tak terlalu banyak bergantung pada makanan yang orang panggil sampah, iaitu makan banyak karbohidrat, makan daging lah, ayam lah, KFC lah kan. Jadi kalau kita tak nak terlalu banyak makanan-makanan yang begitu, jadi kita terpaksa ataupun kita kena assurekan suruh dia ambil Forever Light, kerana Forever Light ini akan membagi tenaga kepada dia, ya, bagi tenaga. Jadi dia tak ada, bila dia tenaga cukup, dia tak adalah nak makan tu, tak makan ni kan. Jadi kena terpaksa ambil yang Forever Light. Dan sekali lagi untuk meningkatkan imuniti kena ada bahan-bahan yang boleh meningkat imuniti dia. Kita tahu Pomacetin itu adalah yang terbaik untuk meningkatkan imuniti. Ya. Jadi itulah caranya untuk kita menjelaskan. Kalau orang tanya, ini makan ni nak produk apa? Kena bagi tahu balik, ingat kepada happy triangle ni. Happy triangle ni boleh digunakan untuk semua jenis penyakit. Jadi bukan satu jenis makanan lah. Kita boleh sebut kalau ini penyakit ni nak makan apa, bukan satu jenis tau. Kena ada, cumanya kadang-kadangnya orang yang kekurangan, ada kekangan dari segi ekonomi, tak boleh nak ambil banyak kan. Jadi tak boleh nak ambil banyak tu, kita ambil satu-satu lah. Tetapi bagi saya lah yang wajibnya adalah yang wajib adalah ambil aloe vera gel, kena detox. Kerana nak meningkatkan pengaliran darah, ambil RTC. Yang terbaiknya ambil RG lah. Tapi kalau tak cukup duit, juga RTC. Kemudian yang sebelah tangan kanan ni, tangan kanan dalam triangle tu, sebelah tangan ambillah madu satu. Sebelah yang kiri ni, ambillah Pomacetin satu. Jangan ambil satu-satu. Itu bagi yang orang panggil ada kekangan dari segi keuangan. Jadi itulah di segi pemilihan. Jadi kalau dia ambil satu saja, kalau boleh tak saya nak ambil
artisi saja. Boleh, tetapi dia tak sempurna lah. Kita nak tengok, bila kita bagi, sihat lah, betul lah. Orang ambil stage 4 breast cancer pun boleh hidup. Bukan boleh hidup, boleh terus hidup. Saya pernah ceritakan, orang kena breast cancer stage 4. Doktor kat hospital dah bagi tahu, tak ada harapan. Awak balik rumah baca Yasin sajalah. Mungkin boleh hidup 2-3 hari je. Bukan sebulan, 2 bulan tau. Mungkin 2-3 hari je. Jadi doktor tak nak buat apa-apa dah. Kak dia balik baca Yasin. Itu sajalah nasihat saya. Doktor cakap macam tu. Dia tengok kat kecemasan saja. Tapi alhamdulillah pesakit tersebut sekarang ni dah 4 tahun sihat, boleh pergi sekolah, mengajar balik dan baru ni boleh beranak seorang lagi. So you cuba imagine macam mana orang stage 4 breast cancer boleh beranak seorang lagi. Itu adalah satu anugerah yang cukup bagus. Jadi walaupun apa orang bagi tahu pun, yang penting sekali adalah kita kena ikhlas nak bantu mereka dan kita kena tunjukkan jalan-jalan macam mana kita boleh bantu mereka. Ya, saya rasa itu sajalah yang saya sampaikan. Saya rasa dah cukup lah kot kan Prof, sebab sekarang pun dah hampir 10 malam. Okey, kesimpulannya saya pun suka sangat dengan Prof punya pendapat tadi. Sebenarnya kita kena bagi dekat ibu bapa kita sebelum mereka sakit. Itu saya sangat-sangat setuju sebab saya dah amalkan sejak saya kenali produk Forever Living, dan Prof lah yang menjadi sumber inspirasi kepada saya untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang suplemen, especially suplemen yang berasaskan sumber alam. Macam Prof selalu cakap kita jaga makan. Prof selalu cakap kita boleh guna cara makan plant based tu kan. Itu memang saya suka sangat. Dan saya pun pernah try untuk makan cara plant based. Plant based tu memang elok sangat sebenarnya. Mungkin kawan-kawan boleh belajar cara macam mana nak makan plant based, sebab plant based sebenarnya senang je. Kalau macam produk kita pun banyak plant based sebenarnya, macam aloe vera tu pun dah sumber alam kan. So kita punya Forever Light tu, ataupun kawan-kawan nak check further lagi, you boleh type dekat Google Blue Zone. Blue Zone kan, dekat situ ada banyak maklumat berkaitan dengan orang-orang yang jaga pemakanan mereka. Sebab dekat dunia kita ni kan hanya 5% saja yang betul-betul jaga pemakanan. Mungkin kita boleh refer kat situlah. So siapa yang ada soalan lagi mungkin boleh refer dekat upline masing-masing. Upline mungkin bolehlah tanya kepada yang lebih arif macam mana kita nak selesaikan masalah masalah penyakit-penyakit tu. Macam Prof katalah, yang penting ialah kita jaga pemakanan kita. Okey Prof, okey, semua orang kita type 933 untuk beri untuk tanda terima kasih kepada Prof yang meluangkan masa yang sangat berharga malam ini. Dan untuk menutup acara ni, kita akhiri dengan acara ambil gambar. So harap-harap kita boleh dapat ambil sedikit lah sebelum semua left. Okey, semua orang buka kamera lah. MC, saya sudah ambil semua gambar ya. Oh ya ke? Okey, Ya, kalau betul. macam tu kita boleh Terima bersurai lah ya. kasih Jun, terima kasih. Terima kasih semua orang, semua leader. Thank you. Jumpa lagi di lain masa. Take care. Bye. Bye.